Hani bersama saya Nazira Noran, dan seperti yang kita janjikan hari ini kita akan bercakap mengenai taharah, panduan lengkap bersuci. Sebenarnya tajuk ini adalah tajuk buku yang juga ditulis oleh tetamu kita di talian, Ustaz Dr. Fathullah Al-Haq Muhammad Asni, yang juga merupakan seorang pensyarah dari QIPS, Kolej Agama Islam Perlis. Kalau tak silap saya. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. QIPS ni kolej, alhamdulillah. QIPS ni kolej mana ni Ustaz, Doktor? Dia merupakan Kolej Universiti Islam Perlis di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Baik, saya sebenarnya tertarik dengan buku panduan lengkap bersuci ni ataupun taharah ni, di mana kalau kita nak bercakap tentang bersuci ni, ramai mungkin orang ingat kita dah bersihkan, kita dah basuh dan sebagainya, tapi belum tentu ia adalah betul-betul suci ataupun sempurna. Jadi topik kita ini sangat menarik sebab kita takut kan amalan kita selama ini ditolak disebabkan tak sempurna taharah kita tu ataupun bersuci tu. Jadi sebagai mukadimah ataupun tazkirah, kita nak mulakan dahulu apa itu taharah, dan mungkin Ustaz boleh terjemahkan dan mulakan tazkirah kita untuk topik hari ini. Silakan Ustaz Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pertamanya terima kasih kepada DJ Nazira di atas jemputan untuk slot nota rohani pada pagi ini, pada hari yang mulia, hari Jumaat ini. Baik, jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan at-taharah, bersuci, maka ia merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Ini kerana apabila sebagai seorang Muslim, maka kita perlu taat kepada Allah dan Rasul, mengikut apa yang Allah kehendaki. Jadi antara yang Allah kehendaki adalah kita perlu untuk bersuci, dan bersuci itu mempunyai format dia lah. Jadi dalam bab taharah ini, ia merupakan satu perkara yang dituntut oleh Allah untuk bukan sekadar kaedah dalam bersuci daripada najis dan kotoran, tetapi suci juga daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi itu makna taharah yang spesifik di dalam ibadah kita yang kita lakukan setiap hari. Jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan bab bersuci ini, dia merupakan, kata ulama', dia merupakan satu amalan yang kecil tetapi dia membawa fadilat yang besar. Jadi ini mahakaya Allah Subhanahu Wa Taala kepada sidang pendengar radio bernama. Jadi kita maklum bahawa apabila berkenaan dengan bab taharah ini, ia merupakan satu amalan yang kecil tetapi fadilat yang besar. Dan di antaranya adalah untuk kita sebagai syarat beriman kepada Allah, maka tahur, bersuci itu adalah syarat dalam keimanan. Sebab itu Nabi mengatakan at-tahur syatrul iman. Persihan itu adalah syarat daripada keimanan, sebahagian daripada keimanan. Dan demikian juga banyak fadilat yang lain. Apabila kita mengambil, misalnya kita mengambil wuduk, dalam hadis Muslim mengatakan bahawa apabila kita mengambil wuduk ini, maka kita boleh setiap perbuatan kita tu, apabila kita basuh muka, maka kita boleh menghilangkan dosa-dosa kecil daripada pandangan yang kita lihat. Dan demikian juga apabila kita basuh tangan kita, maka gugur dosa-dosa kecil daripada tangan kita. Jadi anggota wuduk ini, apabila kita mengambil wuduk, dia akan menggugurkan dosa kita. Demikian juga dalam fadilat yang lain, apabila Nabi SAW kenal umatnya melalui apabila kita mengambil wuduk. Namun apabila kita nak fadilat tersebut, walaupun amalan tersebut kecil, tetapi dengan syarat, iaitu syaratnya apabila kita mengambil sama ada mengangkat hadas besar ataupun kecil dengan sempurna, dengan seperti mana apa yang dituntut oleh
Allah dan sunnah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, apabila kita membicara berkenaan dengan taharah, ia merupakan satu tuntutan fardu ain. Satu tuntutan fardu ain, yang mana tuntutan fardu ain ini wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Apabila kita tidak mengetahui berkenaan dengan bagaimana kaedah bersuci ini, maka kita berdosa. Demikian juga kalau kita tak tahu berkenaan dengan solat, kita tak tahu berkenaan dengan puasa, maka dia akan mendatangkan dosa. Demikian juga apabila kita tidak tahu bersuci ini, maka kita akan berdosa. Baik. Namun apabila kita membicarakan, kita belajar bab bersuci ini, ialah rata-rata daripada kita belajar di sekolah rendah, kita belajar di sekolah menengah sikit. Jadi kita hanya tahu berkenaan dengan bersuci ini dengan tahap yang basic. Bila tahap yang basic ini, dia membawa kepada perkara-perkara yang lain. Kadang-kala apabila ada orang yang tak ambil berat berkenaan dengan ilmu taharah bersuci ini, dia akan menyebabkan ada yang terkena penyakit was-was. Was-was, bila kena penyakit was-was ni, dia kadang-kadang sampai lencun baju dia bila dia nak ambil wuduk tu. Jadi disebabkan was-was ni tadi. Dan ada kala yang disebabkan was-was ini, ada kalanya sehingga meninggalkan solat. Disebabkan apa? Sebab meyakini apabila dah keluar rumah, berjalan musafir dan sebagainya, tiba-tiba kena kotoran dekat baju, dekat pakaian dan sebagainya. Jadi sehingga kan bila tak tahu berkenaan dengan ilmu bersuci ini, maka mereka meninggalkan solat misalnya, disebabkan tidak bersih daripada baju, pakaian dan sebagainya daripada najis, maka tidak melakukan solat dan sebagainya. Dan ada kala juga ada sebahagian orang yang sambil lewa dalam melakukan bersuci ini, sehingga kan apabila mengangkat hadas kecil itu tidak diratakan basuhan itu di muka dia, di kaki dia, dan itu juga boleh mendatangkan bersuci itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi kita kena tahu bahawa apabila bersuci kita ini tidak lengkap, tidak sempurna, maka dia akan mendatangkan impak yang besar. Impak yang besar dia apa dia? Solat. Bila solat ini tidak sah, sebab itu syarat dalam penerimaan solat, maka ibadah bersuci itu perlu sempurna. Jadi apabila kita ibadat tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan-amalan kita yang lain pun tidak akan diterima. Jadi bila perkara ini dia mendatangkan impak yang besar dalam kehidupan kita. Dan untuk soalan ni, poin yang terakhir, iaitu apabila kita mengambil falsafah daripada ibadah bersuci ini, kita tahu bahawa agama Islam ini adalah agama fitrah. Jadi agama fitrah yang mana apabila nak bersuci itu, maka bersuci dengan air, bersuci dengan menghilangkan kotoran, itu fitrah. Maknanya apabila sunnah alam ini kita nak bersuci itu, apa-apa sahaja kita akan memerlukan air dan sebagainya untuk menghilangkan kotoran dan sebagainya. Ia tidaklah seperti agama-agama yang lain. Misalnya apabila kita nak bersuci, maka kita bersuci, mereka nak bersuci, mereka terpaksa tidak mandi selama sebulan misalnya untuk membersihkan dosa mereka misalnya. Tetapi dalam agama Islam ini, suci dengan wuduk, kita membersihkan diri kita itu, maka ia boleh menggugurkan dosa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga di luar ibadah kita, di samping kebersihan, tuntutan kebersihan dalam ibadah, maka demikian juga di luar ibadah kita, maka penting jugalah kebersihan tu. Sebab itu dalam soal kebersihan ini banyak diceritakan di dalam Quran, diceritakan di dalam hadis. Makna nak kata peri pentingnya kebersihan itu dalam kehidupan kita. Namun apabila kita apabila kita tengok rata-rata dalam masyarakat kita,
apabila dalam soal ibadah kebersihan itu diambil dititik beratkan, tetapi apabila dalam soal di luar daripada ibadat, di luar daripada solat, maka kebersihan itu tidak diendahkan. Jadi pentinglah berkenaan dengan taharah dan apa tujuan objektif hikmah daripada tuntutan bersuci ini. Sebagai mukaddimah daripada Ustaz Dr. Fathullah Al-Haq Muhammad Asni bersama kita, yang merupakan seorang pensyarah College Universiti Islam Perlis dan juga penulis buku tadi dengan topiknya Taharah Panduan Lengkap Bersuci.